Tidak ada peringkat, sekarang ada peringkat. Kalau dulu tidak ada walkout, sekarang ada walkout. Kalau dulu tidak ada bising-bising, sekarang ada bising-bising. Jadi itu baru 82 tu. Saya bimbang dan takut kalau dia ada lebih daripada itu, macam mana parlimen kita ni. Ya? Jadi kecenderungan sebenarnya untuk tidak melakukan pembaharuan ialah pihak pembangkang. Sepatutnya dengan 82 dulu dia menang, dia tunjuklah menghormati peraturan mesyuarat, ya, tahu bahawa bawah peraturan speaker bercakap tak boleh tegur, tak boleh campur, tak boleh campur. Jadi patut kalau nak dikatakan reformasi ke arah kebaikan lah. Tunjuk teladan yang baik, menghormati peraturan, prosedur. Itu yang kita mahu. Tapi kalau saya tengok, inilah cara mereka dan inilah reformasi mereka, saya ingat tak payahlah. Tapi persepsi yang dicorakkan di media-media alternatif yang diperdebatkan, dan saya kira ini yang ramai orang muda terutamanya, dia melihat bahawa sebenarnya apa yang Datuk Seri sebutkan tadi adalah apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang tidak menghormati undang-undang, mencabuli segala peraturan-peraturan demi untuk mengekalkan kuasa dan sebagainya. Macam mana kerajaan tak menghormati perlembagaan ataupun undang-undang? Sebab kita kerajaan. Ya? Jadi sebenarnya mereka nak menutupkan salah mereka. Dia yang melakukan kesalahan dan dia salahkan kepada kerajaan. Saya kira pasukan yang benar-benar akur kepada undang-undang ialah kerajaan. Sebab kita tidak mampu dan kita kerajaan dan kita tidak mampu untuk nak melanggar undang-undang yang kita kerajaan bawakan ke parlimen. Semua undang-undang akta-akta ini datang daripada eksekutif. Jadi takkan datang daripada eksekutif sendiri yang tidak menghormati. Jadi dan kita dinasihatkan oleh peguam negara. Takkan peguam negara nasihat kita untuk melakukan perkara yang merupakan pelanggaran undang-undang. Jadi sebenarnya apa yang dibuat sekarang menggunakan media elektronik, memesongkan sebenarnya, menyalahgunakan media elektronik ini untuk menutup kesalahan dia dan menyalahkan kepada pihak kerajaan. Itu yang mereka lakukan. Namun saya tetap yakin dan percaya itu bahawa pada jangka panjangnya rakyat akan sedar, ya, iaitu apa yang kerajaan lakukan ialah mengikut prosedur. Ya, tapi apakah mustahil untuk kita mencapai tahap di mana, ialah kalau kita lihat negara-negara maju umpamanya, pilihan raya ialah satu babak. Tetapi selepas pilihan raya, semua dapat maknanya dapat menenangkan diri masing-masing, kembali memperdebatkan isu-isu berkenaan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Apakah tidak mustahil satu hari nanti untuk kita mencapai tahap sebegini? Apakah perjalanan kita itu amat jauh sekali, Datuk Seri? Jauh. Saya ingat nak kena cuci kepala bangkang supaya mereka tahu bagaimana nak berbahas dengan sopan di dalam Dewan. Di kawasan-kawasan, di negeri-negeri yang mana Barisan Nasional menjadi pembangkang, tak ada pun masalah untuk nak menggagalkan mesyuarat. Ya? Tidak ada langsung masalah, kita akur. Mengapa di peringkat federal berlaku segala perkara ini? Ini ialah kerana pembangkang yang merupakan punca menghuru-harakan parlimen. Ya? Mereka yang bawa plakat, bukan kita. Ya? Mereka yang bising, bukan kita. Saya bersedia untuk memberi ruang untuk mereka bahas. Mereka yang tidak mau ambil. Ya? Jadi pada saya lah, ya, kalau kita nak melihat macam mana doktor sebut tadi, saya kira pembangkang kena perbetulkan dia punya pendekatan terhadap perjalanan di dalam Dewan. Kalau dia tak berbetul, dia akan merosakkan kita punya perjalanan. Tapi ini semua adalah ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Dan seharusnya rakyat menilai mereka apabila memilih mereka. Dan sebahagian daripada pakatan rakyat terutamanya adalah orang muda. Bukannya orang yang dah season, orang dah tua. Apakah
itu yang saya sebutkan tadi, apakah ini suatu keadaan yang sebenarnya amat menakutkan apabila ahli-ahli parlimen daripada generasi muda ini membawa budaya sebegitu, kerana dulu tidak pernah kita dengar perkara ini berlaku. Yang memilih mengharapkan janji kumpulan pembangkang ini yang mahu membawa kononnya politik baru. Itu yang dijanjikan dalam pilihan raya 2008. Jadi mereka pilihlah orang ni menjadi ahli-ahli parlimen. Tapi jelas kita tengok dalam Dewan sekarang, apa yang mereka janjikan kepada pengundi, mereka tidak laksanakan. Saya tidak mahu menyalahkan kepada pengundi. Sebab pengundi dijanjikan begitu. Dikatakan dalam pilihan raya 2008 ini dahulu kerajaan rasuah, zalim, ya, dan berilah peluang kepada kumpulan yang baru ini untuk datang ke Dewan dan kita perbetulkan ini semua. Tapi apabila rakyat percaya kepada mereka, rakyat pilih mereka, rupanya dia teruk, ya. Kalau kita tengok perangai dia macam yang ahli parlimen Padang Serai tu. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang dia bercakap pun. Masuk-masuk menjerit dan banyak yang kita lihat perkara ini berlaku. Jadi kalau dulu menyalahkan barisan tak bagus, minta supaya diganti. Hari ini rakyat dengar cakap mereka, walaupun tak dapat ganti kerajaan pusat, bawa banyak ahli parlimen. Dengan harapan apa yang mereka janjikan itu akan dilaksanakan. Tapi jelas tidak dilaksanakan. Jangan salah kepada rakyat yang sebenarnya yang tidak faithful ialah ahli parlimen pembangkang yang dipilih kerana mereka tidak menunaikan janji mereka kepada rakyat masa pilihan raya 2008 dahulu. Ya, sebenarnya rakyat mengharapkan sesuatu yang positif. Good governance, kerajaan yang bertanggungjawab, yang menyantuni hati naluri rakyat tersebut sendiri. Tapi kalau kita melihat janji-janji yang diberikan oleh Pakatan Rakyat, sesuatu yang sukar untuk ditolak. Umpamanya dalam konvensyen baru ni, berikan kami 100 hari. 100 hari pertama itu, kami akan buktikan bahawa segala-galanya akan dapat direalisasikan. Segala unsur-unsur yang dikatakan dalam aspek-aspek reformasi yang nak dilakukan itu mampu dilaksanakan. Bagaimana Datuk Seri melihat apakah janji 100 hari itu adalah realistik ataupun tidak? Ada di Amerika orang kata you can cheat the people once, you can cheat them twice, but you cannot cheat them all the time. Diorang dah tipu rakyat dah masa pilihan raya dulu dengan berikan janji-janji yang mereka tidak boleh laksanakan. Jadi hari ini dalam convention desperate, cuba lagi mau memberi janji-janji yang mereka tahu mereka tidak boleh laksanakan. Jadi saya punya harapan ialah kita rakyat telah bagi peluang kepada mereka untuk menunjukkan bahawa mereka lebih baik daripada Barisan Nasional untuk merintahkan negara. Peluang ini telah diberi pun. Ya? Dan kita tengok macam di Kelantan, di Kedah, sebagai contohlah, pas janji kerajaan Islam. Apa Islam ni tengok tak ada benda. Sama aja macam apa yang BN merintah dulu. Tak ada pun saya tengok apa yang dimaksudkan dengan negara Islam. Sepatutnya dah ada lah, ya. Tidak ada. Begitu juga dengan janji-janji PKR yang mengatakan dia boleh bagi orang yang pencen berapa ratus, RM600 yang di Selangor. Sampai sekarang pun tak ada, ya. Jadi kita dah nampak dia punya belang dia. Dia sanggup menjanjikan apa saja semata-mata untuk dapat kuasa. Tapi bila dapat kuasa, dia tak laksana. Tapi ini realitinya, Datuk Seri. Kita berhadapan dengan apa yang saya selalu sebutkan, battle of perception. Kita berada dalam satu peperangan persepsi. Dan apakah Datuk Seri melihat kerajaan mampu untuk berhadapan dengan peperangan persepsi yang sebenarnya saya melihat rata-rata generasi muda khususnya yang bergantung kepada maklumat-maklumat alternatif ini. Walhal kerajaan tidak betul-betul proaktif untuk menyantuni mereka. Saya rasa kita dalam kerajaan tunaikan saja apa yang janji yang telah kita buat dalam pilihan raya. We walk our talk. Itu kekuatan kita. Dan kita fahamlah maknanya pembangkang
yang mereka boleh buat ialah dengan menggunakan media elektronik alternatif ini. Tapi saya sebut sebentar tadi, kita boleh tipu rakyat sekali, kita boleh tipu dia 2 kali, tapi kita tidak boleh tipu dia berkali-kali. Akhirnya rakyat akan tahu, dan walau apa pun sekali kita cakap dalam media alternatif, akhirnya orang akan hanya baca saja. Dan saya sebenarnya tidak bimbang dengan apa yang dibangkitkan di dalam blog-blog ini. Ini merupakan pada saya tengok balik-balik kumpulan yang sama juga. Ya. Tapi itu bukan bermakna kita jangan ambil mudah. Kita dengan kena engage dengan mereka. Dan saya tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, dia cuba untuk engage dengan si muda ini. Satu perkara yang baik. Ini kita akan buat. Tapi yang lebih penting ialah kita tunaikan apa yang telah kita janji kepada rakyat pada pilihan raya lepas. Walk our talk. Pada saya kalau kita buat itu semua, dan kalau kita ditolak pun saya puas hati. Because sebabnya kita masuk dalam politik ialah untuk mendahulukan rakyat. Seperti mana yang Perdana Menteri kata, dahulukan rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Itu. Saya rasa kalau kita buat ini, saya percaya insya-Allah rakyat akan kembali kepada kita. Terima kasih Datuk Seri atas perbincangan selama sejam ni. Saya kira banyak perkara yang berjaya kita rungkaikan untuk menjernihkan persepsi di luar sana. Ya, saudara, apa yang mustahak sebenarnya ahli-ahli parlimen kita yang sudah dipilih oleh rakyat harus memikirkan, harus berjiwa besar untuk memikirkan apa yang diperlukan untuk kita lakukan kepada rakyat. Kita harus menunjukkan model, akhlak dan contoh yang terbaik kepada rakyat dan kepada generasi muda. Kalau kita bercakap soal reformasi, kita harus memulakan dengan mereformasi diri kita dulu. Saya teringat pepatah Arab disebut kaifa yastaqimu zillu wal 'udu i'wijaja. Bagaimana kita nak meluruskan bayang-bayang sekiranya tiang itu sendiri pun bengkok. Jadi kita harus meluruskan bengkok itu, dan ahli-ahli parlimen lah yang harus memulakan untuk meluruskan bengkok itu agar bayang-bayangnya juga lurus dan menjadi ikutan kepada semua. Jadi saudara, kita berhenti di sini dulu bersama kita Datuk Seri Nazri selama 1 jam, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Nazri, dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.